Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua murid yang menonton video pembelajaran saya pada pagi ini. Okey, pada hari ini kita akan teruskan dengan pembelajaran bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Okey, oleh saya Cikgu Muhammad Syauqi bin Abu Hassan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, diharapkan murid dapat memahami penggunaan kata bilangan dengan betul, dan yang kedua, murid dapat membina ayat menggunakan kata bilangan yang telah diberikan. Okey, sebelum kita memulakan kelas kita, saya harap eloklah kita sama-sama membaca doa penerang hati dan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat lah, hari yang cukup mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah murid-murid, kita teruskan. Murid boleh buka buku teks Bahasa Melayu tahun 3 maafkan saya, tahun 3. Tahun 3 halaman 68 ya, halaman 68. Tajuk yang diberikan kepada kita iaitu berkenaan dengan sukaneka perpaduan. Sukaneka perpaduan. Jadi kita akan baca terlebih dahulu apakah yang situasi yang diberikan kepada kita. Okey, murid-murid tahun 3 angsana menyertai sukaneka. Cikgu Hadif membahagikan murid-murid kepada 3 kumpulan. Kumpulan tersebut terdiri daripada pelbagai kaum. Okey, kalau kita tengok gambar pertama, okey, memang sedang berlangsung acara sukaneka. Acara bermula. Saiful berjaya memasukkan separuh bilangan bola ke dalam bakul. Jiva membantu Wei Liang mengutip beberapa biji bola yang terkeluar. Kedua-duanya mengutip bola dengan pantasnya. Saiful memberikan sokongan untuk menaikkan semangat mereka. Okay, pada gambar yang kedua, akhirnya kumpulan Saiful berjaya mendapat tempat pertama. Okey, daripada gambar ketiga, dia meminta murid-murid untuk menulis ayat. Okey, apakah situasi yang sedang berlaku di sini? Kamu akan tulis di bawah ni menggunakan kata bilangan. Nanti kita akan selesaikan, kita akan cuba jawab bersama-sama. Okey, sebelum tu kita akan cuba fahamkan terlebih dahulu. Okey, apakah yang dimasukkan dengan kata bilangan sebenarnya? Okey, ada beberapa persoalan yang sepatutnya timbul dalam pemikiran murid-murid, iaitu ada berapa jenis kata bilangan? Okey, bilakah kata bilangan ini akan digunakan? Apakah maksud kata bilangan dan bagaimanakah kita nak bina ayat menggunakan kata bilangan? Okey. Kata bilangan, maksud kata bilangan ya. Kata bilangan ialah kata yang menyatakan bilangan atau jumlah bagi sesuatu. Okey, kata bilangan ialah kata yang menyatakan bilangan atau jumlah bagi sesuatu. Okey, bilangan atau jumlah ni adalah kata kunci dia lah. Okey, jadi maksudnya dalam kata bilangan tu dia akan memberitahu kita bilangan ataupun jumlah sesuatu. Sama ada benda ataupun yang sebagai yang lain-lain lah. Okey, terdapat 6 jenis kata bilangan. Okey, yang pertama ialah kata bilangan jumlah tentu. Okey, yang kedua kata bilangan jumlah tidak tentu. Yang ketiga kata bilangan himpunan. Yang keempat kata bilangan pisahan. Dan yang kelima kata bilangan pecahan. Akhir sekali kata bilangan kedudukan. Okey, kita akan tengok satu persatu. Kalau kata bilangan jumlah tentu, contoh dia seperti 1, 12. Sebab dalam kata bilangan jumlah tentu ni kita sudah tahu berapa bilangan ataupun jumlah yang ditentukan. Okey. Manakala yang kedua kata bilangan jumlah tidak tentu, iaitu kita tak tahu berapa jumlah yang tertentu, berapa jumlah sebenar. Jadi kita menggunakan kata bilangan tidak tentu. Contoh dia seperti beberapa ataupun sesetengah. Okey, kalau nak diberikan contoh kata bilangan tentu ni, terdapat 5 ekor lembu telah memasuki halaman rumah saya. Maksudnya ada 5 ekor lembu masuk ke halaman rumah dia. Okay, kalau dia tak tahu berapa bilangan lembu tu kan, dia tak nampak. Mungkin daripada jauh dia tak tahu berapa banyak lembu tu kan. Mungkin 5, mungkin 4 kan. Dia boleh guna terdapat
beberapa ekor lembu telah memasuki halaman rumah saya. Okey, jadi itu adalah perbezaan antara dua jenis kata ini. Okey, yang seterusnya adalah kata bilangan himpunan. Contoh dia kedua-dua, ketiga-tiga ataupun kelima-lima dan seterusnya. Okey. Yang keempat, kata bilangan pisahan, iaitu contoh dia adalah seperti masing-masing ataupun setiap. Untuk kata bilangan pisahan ni hanya ada dua saja contoh yang saya jumpa, dua saja contoh untuk kata bilangan pisahan, iaitu masing-masing dan setiap. Okey. Yang kelima, kata bilangan pecahan. Untuk kata bilangan pecahan, okey, contoh dia seperti separuh atau setengah ataupun 1/4, ataupun suku ataupun 1/2. Kita akan gunakan kata bilangan pecahan. Dan yang terakhir, kata bilangan kedudukan ni untuk menyatakan kedudukan seperti tempat pertama, kedua, ketiga, kelima, ke-10 dan sebagainya. Kita akan tengok satu persatu. Yang pertama, kata bilangan jumlah tentu. Menyatakan bilangan yang tentu seperti 1, 100, 1000, sejuta dan sebagainya. Contoh ayat dia. Untuk kata bilangan jumlah tentu, abang menanam 3 batang pokok serai. 3 adalah kata bilangan jumlah tentu. Kita dah tahu dah 3 batang pokok serai yang ditanam oleh abang. Okey. Okey, yang kedua, 33 orang murid 3 bestari berjaya menguasai topik kata bilangan. Ada 33 orang murid berjaya menguasai topik kata bilangan. Ini adalah, kita dah tahu dah jumlah dia. Jumlah dia sudah tentu. Okey, kalau jumlah tidak tentu, kalau tadi abang tanam 3 pokok serai. Kalau kita tak tahu abang tanam berapa banyak pokok serai, kita boleh gunakan contoh abang menanam beberapa batang pokok serai. Itu kita menggunakan kata bilangan juga, tapi yang tidak tentu. Okey, kalau tidak tentu, menyatakan bilangan yang tidak tentu seperti beberapa, sebahagian, semua, seluruh, para dan sebagainya lah. Okay, contoh dia, semua murid dikehendaki berkumpul di Dewan Terbuka. Kita tak tahu, tak tentu berapa banyak murid yang akan berkumpul di Dewan Terbuka. Jadi semua adalah kata bilangan jumlah tidak tentu. Okay. Yang kedua, sebahagian murid kelas 3 bestari hadir pada hari ini. Sebahagian tu pun kita tak pasti berapa kan. Okay. Yang seterusnya, kata bilangan himpunan. Okay, menyatakan sesuatu secara himpunan. Kata bilangan tersebut ialah ataupun adalah seperti berpuluh-puluh, beratus-ratus, kedua-dua, ketiga-tiga, kelima-lima. Itu adalah contoh-contoh dia. Dan contoh ayat dia, yang pertama, ketiga-tiga penjenayah itu telah berjaya diberkas. Ini contoh ayat cikgu ambil daripada cikgu terjumpa dekat internet lah. Contoh yang boleh digunakan. Okey, yang kedua, penjual itu telah menjual beratus-ratus durian dalam masa sehari. Itu adalah kata bilangan jenis himpunan. Okey, yang seterusnya adalah kata bilangan pisahan. Menyatakan sesuatu secara satu persatu ataupun berasingan. Hanya ada dua sahaja kata bilangan pisahan, iaitu masing-masing dan setiap. Contoh yang pertama, setiap murid perlu menjawab soalan ini. Contoh yang kedua, murid-murid perlu berada di rumah masing-masing semasa sesi PDPR, semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah sedang berlangsung. Okey. Ini sepatutnya tak tulis macam ni lah. Sepatutnya ditulis penuh lah. Ini contoh dia, penggunaan setiap dan masing-masing. Dan yang terakhir, kata bilangan pecahan. Bukan yang terakhir ya. Yang kedua terakhir, kata bilangan pecahan. Menyatakan sesuatu yang berupa pecahan. Seperti 2/3, 1/4, setengah, 1/2. Contoh yang pertama, hanya setengah murid yang berjaya menyelesaikan soalan yang susah itu. Manakala contoh yang kedua, Damian berjaya menjaringkan separuh bilangan golnya menggunakan tandukan berbanding tendakan. Separuh. Okey, ini yang terakhir, kata bilangan kedudukan, iaitu menyatakan urutan atau giliran seperti tempat pertama, kedua, ke-10, ke-100. Contoh dia, pasukan kawat kaki Sekolah Kebahasaan Pulau Indah 2 berjaya mendapat tempat kedua dalam pertandingan kawat kaki peringkat daerah Kelang. Contoh yang kedua, Arifah berjaya mendapat tempat pertama dalam pertandingan melukis. Itu adalah contoh-contoh dia. Okey, jadi yang ni tak perlu. Yang ni semasa saya kelas secara Google Meet. Okey.
Okey, jom kita lengkapkan ayat yang tertinggal tadi. Jadi kalau kita perhatikan kepada gambar ini, apakah ayat yang sesuai untuk kita buat menggunakan kata bilangan? Ini contoh jawapan daripada saya. Setelah selesai sukaneka, murid-murid membantu guru menyimpan semula semua alatan ke tempat asal. Jadi penggunaan kata bilangan di situ ialah setelah selesai sukaneka, murid-murid membantu guru menyimpan semula semua. Ya, semua ini adalah kata bilangan. Kata bilangan jumlah tak tentu. Jadi itu saja untuk hari ini. Jika harap kamu faham, tugasan yang akan kamu lakukan ialah kamu akan lengkapkan latihan di dalam buku aktiviti halaman 76 ya, muka surat 76. Seperti biasa dah siap, nanti boleh hantar ke dalam Google Classroom untuk disemak. Okay, jadi terima kasih cikgu ucapkan di atas perhatian yang telah kamu berikan. Sekiranya ada apa-apa soalan, boleh berhubung cikgu melalui WhatsApp secara personal message. Jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.